Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita hari ini dengan nikmat Islam, dengan nikmat kehidupan, dan hari ini kita dipanjangkan umur untuk bersama-sama secara langsung dalam program webinar Isra Mi'raj Mantap Al-Fatihah. Dan ini juga adalah satu rezeki kepada kita, dan pemberian rezekilah kepada kita, insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan bersama Ustaz Kamarul Zaman untuk mantapkan kembali kita punya surah Al-Fatihah. Untuk sialah, seperti yang kita semua tahu, surah Al-Fatihah ni adalah nadi dalam solat kita, sehingga kan apabila kita tersalah membaca Al-Fatihah ni, berkemungkinan solat kita tak sah. Dan ada hadis juga yang membicarakan tentang keagungan surah Al-Fatihah ni, yakni Sa'id bin Al-Mu'allab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Mahukah kamu aku ajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini?" Dan baginda memegang tanganku tatkala kami hendak keluar dari masjid, dan aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anda berkata kepadaku akan mengajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran." Baginda menjawab, surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita tahu surah Al-Fatihah lah, iaitu 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang paling agung yang telah diberikan kepadaku. Ini adalah riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Wajiz ala Hamishil Quranil Azimin. Jadi sekali lagi bersama kita semua hari ini adalah Ustaz Kamarul Zaman. Beliau adalah salah seorang guru Al-Quran yang saya sangat sanjungilah. Sebab cara pengajaran beliau ni memang bagi saya sangat detail dan boleh mengubah bacaan Al-Fatihah kita, insya-Allah. Jadi untuk sesi pertama ini, Ustaz akan berkongsi ilmu bacaan Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 4, dan kita akan berehat seketika pada pukul 10.30 pagi dan disambung kembali pada pukul 10.45 pagi. Selepas itu Ustaz akan berkongsi dari ayat 5 hingga 7, dan oleh itu sampai 7, dan kita akan tamat insya-Allah dalam pukul 11.30 nanti. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Ustaz Kamarul Zaman untuk mulakan sesi webinar ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada saudara Adli Hakim. Okey. Kita bersama lagi ya. Dulu kita biasa bersama di Facebook juga. Okey, kali ini saya dijemput lagi, alhamdulillah. Okey, sempena kita menyambut hari yang juga salah satu hari kebesaran. Betul, Ustaz. Peristiwa besar yang amat luar biasa kita yang berlaku pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Isra Mi'raj. Ya tuan-tuan. Betul. Okey. Okey, walaupun dalam kesibukan masa waktu ni ada PKP ni tuan-puan, memang kesibukan masa jadual amat padat ya, tak seperti di luar jangkaan, tak seperti hari-hari biasa. Sepanjang PKP ni dah setahun ni, jadual semakin hari semakin padat ya. Okey. Tapi Allah bagi kita rezeki dapat bertemu lagi kan tuan puan. Okey, saya diberikan masa lebih kurang sejam lebih lah tuan-tuan. Okey, kalau nak menceritakan pasal Fatihah ni sejam lebih ni rasanya tak cukup lah. Okey, sebab biasanya kita kupas satu-satu ayat pun kita makan masa lebih kurang 15 ke 20 minit satu ayat. Dan kan Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Bayangkan kalau 15-20 minit satu ayat, kalau Fatihah ni 7 ayat. Tapi kita cuba ringkaskan supaya
sampai dapat tercapai lah maksud kita, maksud kita untuk memperbaiki. Mana yang nak memperbaiki, perbaikilah. Mana yang untuk tambah ilmu, tambah ilmu lah. Macam-macam keadaan kita. Okay, saya ni pun bukan insan kerdil dia kan. Sama-sama kita sebab baru. Okey lah, kita sama-sama kongsilah sikit sebanyak. Okey. Mungkin apa yang saya sebut ni pun tuan-tuan dan puan pun dah biasa dengar kan. Okey. Tuan, salah satu kelebihan surah Fatihah ni dia permulaan dalam Quran, dia duduk permulaan sekali ya. Muka surat yang mula-mula sekali kita akan baca Fatihah kan, walaupun dia bukan ayat yang diturunkan mula-mula diturunkan. Kita semua tahu ayat ni bukan ayat yang mula-mula diturunkan, tapi dia adalah ayat yang diturun secara lengkap. Surah yang secara lengkap adalah surah Fatihah. Sekali turun. Dia tidak berturut-turut sekali turun ya. Walaupun dia bukan ayat yang pertama diturunkan. Okay, dia juga ialah satu surah yang wajib dalam kita. Bila kita solat, surah yang wajib. Apa-apa solat, tak kira solat sunat ke, solat wajib ke, solat waktu ke. Kalau solat waktu tu ada 17 kali lah kita kena, 17 rakaat kan, semua sekali lah kita campurkan semua sekali. 17 rakaat tu tak boleh terkecuali dengan ada Fatihah. Okey, tuan-tuan puan pun faham benda tu. Okey, kita sama-sama kita beri sedikit sebanyak pencerahan pada ayat-ayat yang kita nak bacakan daripada Bismillah. Okey, Bismillah ni dia termasuk dalam Al-Fatihah. Termasuk daripada 7 ayat. Sampai waladhdallin. Amin kan ayat yang ke-7. Tapi Bismillah ni adalah ayat yang pertama. Okey, jadi kita kena memperkemas, kena betulkan daripada Bismillah. Okey, saya mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca Bismillah ni tuan-puan, hendaklah kita menjaga supaya salah satu yang kita kena jaga adalah kesalahan-kesalahan besar dalam Fatihah ni. Kesalahan-kesalahan besar ni yang melibatkan mengubah. Dia panggil lahan jali. Mengubah struktur huruf. Atau mengubah huruf lah cerita tu. Mengubah huruf. Okey, contohnya Bismillah. Kita baca Bismillah. Sin tu, huruf sin tu kita tukar kepada huruf sin tu kita tukar kepada sa. Bismillah. Bismillah. Tuan-tuan lihat kalau Bismillah sin. Tapi kita tukar sin tu jadi sa. Jadi sa. Bismillah. Okey, tak langsung kita dekat situ kita dah menukar makna kita sebenarnya nak apa dengan nama Allah. Kita dah tukar je dengan nama Allah kan, kita dah tukar maksud dia. Okey, jadi itu salah satu kesalahan besar lah. Okey, tuan-tuan, kita hari ni kita rasa kita fokus pada kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan besar. Kalau kita kesalahan kecil ni secara terperinci, okay, kalau kita nak kupaskan semua, rasa masa tu tak cukup. Kita tak boleh tak boleh buat benda yang kita nak buat ni, tujuan kita nak buat ni tak tercapai. Kalau kita nak terkejar-kejar waktu tak tercapai. Tapi kita cari, kita bukan mencari kesalahan tuan-tuan dan puan. Kita nak pencerahan supaya benda ni yang berulang-ulang kali kita dengar di radio, di FB kan, sekarang ni di ceramah-ceramah sebelum ni secara fizikal, ulang-ulang kali ustazah menyebut benda tu supaya jangan kita ulangi lagi, sebab dia adalah surah Al-Fatihah ni adalah satu surah yang amat penting sekali. Bila kita rosaknya surah Al-Fatihah ni, maknanya kita dah rosakkan solat kita, tuan-tuan. Sebab benda ni wajib, rukun yang wajib dalam kita solat 5 waktu, tuan-tuan. Okey, bismillah. Sekali lagi. Bismillah. Jangan tukar dengan huruf sa. Contohnya bismillah. Bismillah. Huruf sin ni makhrajnya ujung lidah dekat dinding gigi kacip bawah. Bismillah.
Bismillah. Dengar, ada bunyi sofir pada bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan kita tukar dengan bismillah. Okey, itu adalah salah satu daripada kesalahan besar. Tuan-tuan. Okey. Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Millah. Mim kita bersabdu dengan huruf nama Allah, lafzul jalalah. Selepas tu bismillah, kita baca la tu nipis. Bismillah, jangan baca bismillah. 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 Yang ini adalah kesalahan yang susah kita nak kesan, tuan-puan. Susah nak kesan. Bismillah. Dia cuba dengar baik-baik ya. Bismillah. Bismillah. Dapat bezakan. Okey. Bismillah. Bismillah. Okey, kita dah buang sabdu pada nama Allah tu kan. Dekat situ ada alif lam syamsiah. Okey, kita dah buang sabdu. Okey, tak boleh buang sabdu tu kan. Kesalahan juga. Tapi kesalahan ni kesalahan yang tak nyata. Tak seperti kesalahan menukar huruf tadi. Okey. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahman. Okay, ha tu jangan ditukarkan dengan ha pedas. Orang Melayu panggil ha apa? Ha simpul Ha simpul. Ha pedas tu ha yang macam tajam, yang macam perahu tu kita tengok kan. Ha pedas ni makhrajnya di tengah-tengah kerongkong. Ha. Bismillahirrahman. Itu ha pedas. Kalau ha yang simpul tu sama dengan ni ha bentuk ha dhamir ni disama bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Okey. Tuan-tuan, fokus hari ni pada jangan tukar huruf. Jangan tukar huruf. Tukar huruf maknanya kita tukar makna Fatihah tu kita dah tukar. Okey, itu adalah kesalahan besar ya. Tak sepertinya kita meninggalkan dengung, panjang mat jadi 5, jadi 4, jadi 2. Tak seperti itu. Itu kesalahan kecil. Tapi kalau menukar huruf ni kesalahan besar. Okey. Bismillahirrahman. Hirrahman. Bukan hirrahman. Okey, hirrahman. Dekat sini ada ra. Ra yang bersabdu. Mana ra ni kita pakai 2 kali, tuan-tuan. 2 kali kita kena guna ra ni sebanyak 2 kali. Pertama, ra ni kita sabdukan dengan huruf ha tadi. Hirrahman. Sekali lagi kita bunyikan, kita bariskan huruf ra tu. Hirrahman. Jadi dekat sini, tuan-tuan perempuan tak boleh baca dia dalam 2 keadaan. Maknanya keadaan pertama nipis, keadaan kedua tebal. Tuan-tuan kena baca satu keadaan ni. Satu keadaan. Kita guna 2 kali huruf tu dalam satu keadaan. Contohnya, hir. Kita tak boleh baca hir. Kita baca hir. Baca. Dia panggil takrir. Takrir dia tu, tuan. Takrir dia tu, getaran dia tu berulang-ulang tu kena tebal. Hirrahma. Hirrah. Kan? Sekali lagi hirrah. Boleh tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Kali ni ra mati dengan huruf ha. Yang ni ha pedas. Yang ni ha pedas lah. Orang Melayu panggil ha pedas. Okay, kadang-kadang Syekh Arab pun sekarang pun dah pandai panggil. Yang duduk di Malaysia pun dah pandai panggil ha ni ha pedas. Okey, dia ikut cita rasa. Rasa kita baca ha pedas, dia pun ha pedas. Rahman. Okey, Rahman. Kali ni ra mati dengan huruf ha. Bismillahirrahman. Okey, ma tu jangan baca tebal, jangan baca bismillahirrahman. Tak bertepatan dengan lahjah Arab ya. Bismillahirrahman. Tapi tak boleh baca pula bismillahirrahman. Kita condong. Kita baca condong tu maknanya condong. Bunyi ra, bukan bunyi ri lagi, bunyi re. Bismillahirrahmanirrahim. Re. Tak boleh re ya. Okey. Lepas tu manirrahim. Sekali lagi ada huruf ra yang bersabdu, nirrahim. Juga dia pakai 2 kali huruf ra ni. Pertama bersabdu nir. Juga dia takrir dia kita tafkhimkan, tebalkan, bukan nir. Nin lepas tu ra. Dia nirra.
Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Kali ni ra dengan him tak boleh disambungkan. Tidak ada mati. Okey. Berlaku kesilapan. Banyak membaca. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahim yang last sekali disukunkan. Dimatikan. Okey. Saya menggunakan bahasa matilah. Okey. Mati. Kalau kita mati istilah ni mati teruk sangat. Okey. Tapi matilah. Sebab rata-rata ramai orang yang faham. Bila kita sebut mati, kan berbaris, mati baris. Okey, kita tengok kena perhatikan betul tuan-tuan puan dekat Bismillahirrahmanirrahim ni. Okey, kena perhatikan betul-betul. Jangan kita matikan yang last kali tu. Jangan kita matikan yang pengebisan kali tu kan. Okey, yang pengebisan kali contohnya okey, jadi saya kongsikan sedikitlah dengan tuan-tuan puan supaya lebih jelas lagi. Kalau kita tidak tunjuk nota mungkin akan tuan-tuan kena fikir banyak pula. Okey. Saya cuba kongsikan. Okey. Boleh tak tuan-tuan dapat tak? Okey. Kita tengok kat sini ya. Okey ya, ayat pertama tadi. Okey, tengok kat sini. Nampak tak ni boleh nampak dekat share yang saya dah sharekan dekat ni? Nampak tak ni? Nampak Ustaz. Okey ya. Ya, sini lagi senang bila saya nak cakap. Betul. Tapi nampak saya kecil lah. Tapi bila saya nak tunjukkan huruf tu saya akan tutup yang kita share ni ya. Okey, contohnya ya. Okey, dekat sini ya berlaku ni. Dekat sini. Kita ada tambah sukun dekat sini. Kita tak perasan ni. Bila kita nak tekan suara, jangan tekan daripada ra ni. Nanti bila kita tekan suara tinggi pada ra ni, dia akan masuk ke ha ni. Ha pedas ni. Tengok sekali saya baca. Bismillahirrahman. Ini betul? Rahman. Kan? Rahman. Okey, jangan matikan. Jangan Bismillahirrahman. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tekan him. Jangan tekan bila nirrahim. Nirrahim. Tekan pada ra. Automatik ra ni dia akan mati dengan ha. Jadi tuan-tuan perempuan kena jaga kat sini. Okey ya. Ini bila kita secara baca laki, baca depan berdepan baru nampak benda ni tuan-tuan. Bila kita baca saja-saja, dengar dari belakang ke, dari jauh ke, kita tak perasan benda ni berlaku. Sekali lagi tengok ya. Ini kesalahan bacaan yang salah saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Rahim. Sebenarnya kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Okey, boleh tuan-tuan? Nampak kan? Macam mana kesalahan dia. Okey. Okey, ini kesalahan. Kalau macam ni kesalahan dia nyata, nampak nyata. Bila kita bertalaki berdepan. Okey, tapi kesalahan yang tadi kita sebut pada bismillah ni, jaga sin, jaga huruf ha ni. Okey ya. Huruf ha ni boleh tertukar jadi ha yang pedas. Huruf ha pedas boleh tukar jadi ha yang domain ni. Jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Okey. Terus ya. Kita pergi selesai ayat yang pertama. Okey. Bismillah ni adalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama bagi surah Al-Fatihah. Okey. Kita pergi ke ayat yang kedua. Okey. Ayat yang kedua. Kita tengok mula-mula tapi kita dah hafal tuan dari kecil. Kita pun tak ambil kisah ke macam mana dia boleh baris atas ke. Kita tak ambil kisah. Memang kita akan sebut Alhamdulillah. Kan? Memang sebut Alhamdulillah. Ni alif lam ta'rif sama ataupun alif lam qamariyah ataupun dipanggil izhar qamari. Kalau izhar qamari maknanya nyatakan huruf lam ni. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Mim ni kita rapatkan mulut kita. Rapat kan, bagi dia rapat betul-betul. Mim, nyatakan huruf mim yang tawassut tu. Mim kan. Alhamdulillah.
Jangan baca huruf dal ni letak pada makhraj yang salah juga. Okey. Tak sampai menukar, tapi makhraj dia dah tergelincir ke langit-langit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedangkan dia baca alhamdulillah. Du. Du. Benar? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Du. Du dah jadi tebal dan juga makhrajnya dah pergi tempat lain, dah pergi ke langit-langit. Sedangkan huruf dal ni di pangkal gigi. Dulillah. Dulillah. Juga dia baca nipis. Lam ni, lam nama Allah ni kita baca nipis sebab baris bawah sebelumnya. Okey, mungkin tak ada orang yang baca salah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ra ni kita tebalkan. Ra ni kita kena tebalkan. Bunyi dia. Rabb. Bukan alhamdulillah. Rabbil alamin. Kesalahan tu tuan-tuan. Rabbil. Rabbil. Bukan Rabbil. 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 Bukan Rabbil. Okey, letak makhraj dia sama dengan lam tadi. Tegangkan pangkal lidah kita supaya dia tebal. Tafkhim dipanggil. Ra ni dia boleh berubah-ubah bila kita menyebut. Bila dia baris depan tebal, baris atas tebal, baris bawah nipis. Boleh berubah-ubah. Okey, jaga tuan-tuan. Ini Rabbi. Okey, tidak lagi menjadi kesalahan besar. Tidak sampai mengubah huruf. Tapi tidak memenuhi syarat-syarat lahjah dan juga dalam hukum sifat huruf, dalam hukum ilmu tajwid tuan, sifat hurufnya tak tepat kalau bacaan kita. Kita dah baca Fatihah ni dah lama. Kan? Dah lama kan? Lagipun bacaan yang hari-hari yang paling banyak lah. Kita tak baca ayat Quran lain, tapi kita masih lagi baca ayat Quran. Di luar semayang ke dalam semayang ke kan? Kita masih lagi baca. Tapi kita tak kemaskan bacaan kita. Benda yang kita dah hafal dari kita kecil, kita dah hafal sampai ke sekarang ni. Sampai kalau umur macam saya 50 lebih ni, kalau macam umur yang 20 lebih, kan, sampai 20 lebih lah, kita dah hafal. Mungkin sampai 70 lebih dah hafal. Tapi kita belum sekali pun cek bacaan kita. Takut-takut kita macam ni lah kesalahan-kesalahan yang kita tak nampak macam ni. Contohnya, Rabbil. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil. Bukan Rabb. Rabbil. Ra tafkhim, ra baca tebal. Rabbil. Okey, teman-teman? Rabbil. Okey, kalau Rabbil ni berlaku juga dekat sini huruf ba yang kita matikan dengan lam pula. Bil. Okey, bil. Kita tukar bunyi pula. Tukar bunyi. Ya. Jadi Rob tadi saya dah terangkan, ni yang tebalkan. Okey. Rabbil ni masa kita masukkan daripada ba ni ke lam ni. Okey, contohnya. Sepatutnya bunyinya B. I kan? B. Kita tukar jadi I. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil. Bil. Bukan bil. Bil. Cara nak buat macam mana nak buat jadi bil dengan bil tu. Kita kena seringai. Kena seringai ni makna kena renyih kan? Sengih. Tarik bawah. Rabbil. Jangan biar kalau bila kita baca Quran ni tuan-tuan, menyempurnakan harakat. Harakat ni maksudnya menyempurnakan baris. Kalau baris bawah bunyinya kita tarik B. Kalau baris atas kita buka sikit rahang. Kan? Buka sikit rahang. La, ha. Okey, kalau baris depan kita muncung. Kesempurnaan harakat ni penting teman-teman. Supaya lahjah kita, bunyi kita bertepatan dengan macam mana ayat ni diturunkan. Okey. Kita Rabbi. Okey, buat permulaan ni masa kita permulaan kita membetulkan, kita hendaklah betulkan betul-betul keadaan buncuk. Macam mana? Rabbil. Bukan Rabbil. Jangan tukar Rabbil. Jadi tukar macam huruf I kan? Rabbil. Tak boleh tu kan? Salah tu. Tapi tak mengubah huruf lagi lah. Ini kesalahan kecil lah. Rabbil alamin. Okey. Dekat sini selalunya kita susah lah. Susah nak jemput alamin ni. Kan? Macam ni contohnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Okey, makhrajnya tak tepat. Bunyi macam, kadang-kadang bunyi macam ke hidung. Alamin. Kadang-kadang bunyi macam duduk di dalam rongga mulut ni. Alamin. Kan? Kadang-kadang bunyinya berlebih-lebihan sangat. Rabbil Alamin. Kan? Alamin tanpa keras. Huruf Ain ni huruf dia lemah saja. Huruf dia lemah. Huruf lemah. Huruf lemah. Dia ni tak perlu tekan kuat sangat. Okey, setakat Rabbil Ya, Rabbil tengah-tengah kongkong. Sama dengan huruf Ha tadi. Okey ya. Boleh tuan-puan? Okey, contohnya macam inilah. Kena tunjuk jugalah. Kalau tak tunjuk ni macam tak puas. Tak puas maknanya kalau tak tunjuk ni macam nanti tercari-cari. Tercari-cari. Orang pun tercari-cari. Okey, dekat sini kita punya lidah kan. Kita punya akal lidah. Nak tunjuk akal lidah dah ni dah tak nampak dah. Akal lidah. Okey, akal lidah. Okey, dia akal ni mana tempat kita mula lidah tu lah. Okey, pangkal lidah yang sini tu qaf ni kan. Dekat ni akal lidah ni. Dekat sini ada satu injak. Dipanggil epiglottis. Dekat sini lah huruf Ain tu. Maknanya dia bukan dalam sangat. Bukan dalam sampai ke bawah. Dekat sini je. Cuma tuan-tuan cuma serot bagi apa? Serot ke apa? Bagi tekanan sikit pada akal lidah. Alamin. Kat situ saja. Kat situ je. Tak perlu dalam-dalam. Ya? Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Rasa saya tak ada orang yang tukar dengan huruf hamzah dekat sini. Masih alamin. Cuma Ain dia tu kadang ke hidung, kadang dalam mulut kita ni, kadang dalam sangat. Kalau nak betul kan alamin, tekan tu. Dia sebenarnya nipis je. Alamin. Okey ya. Pada min ma'rif sukun tu, ingat min tu nun, bukan mim ya. Jangan alamim. Mahal ni tengok ni. Okey. Alamim. Alamin. Dekat atas, lidah dekat atas. Nun ya. Kita wakaf dengan nun, bukan wakaf dengan mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakaf. Okey. Lepaskan pelan-pelan. Jangan alamin. Okey. Itu kesalahan kecil ya. Okey, ma'rif sukun ni kita boleh baca dia berapa? 2, 4 dan 6. Kalau kita dah baca ta'awuz, kita dah baca auzubillah tu 4, kita teruslah. Betul turut 4 sampai habis. Sampai waladhdallin ni, lin tadi, kita baca 4 juga. Okey. Kita teruskan lagi ya. Okey, tadi ayat yang ayat yang kedua tadi. Itulah tuan-puan. Ya, kalau masa yang dia bagi tu kita terpaksa ligan kejar. Saya terpaksa kejar masa tu. Okey. Mungkin dia yang last kali baru boleh lambat sikit. Kalau yang ni kena cepat sikit. Okey ya. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ke-2. Okey, saya nak tekan yang tadilah ya. Jangan rabbil, jangan alamin. Biasa je alamin. Okey ya. Ham pun jaga. Okey, itu saja ya. Ayat yang kedua. Okey. Di sini kurang berlaku lah. Kesalahan ni kurang berlaku. Ada setengah orang dia akan berlaku. Dia akan jadikan qalqalah contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila ada la belakang ni. Bila. Tapi di sini kurang. Yang selalu akan jadi di sini. Alham. Dia nak start tu, dia nak cepat, dia terburu-buru, dia terkejar-kejar. Bismillahirrahmanirrahim, elok dah. Alhamdulillah, yang kat sini. Tapi kalau Rabbil Alamin ni, dia kurang. Dia sebab dia salah, dia selalu dekat sini. Rabbil, bil. Bukan Rabbil. Yang itu salah dia. Okey, boleh. Okey, lagi. Lam tu biasa baca nipis, jangan baca la, alamin. Okey, bila kita baca huruf berbaris atas, huruf bukan tebal, tuan-tuan buka rahang sikit je.
La, a. Buka sikit. Ma. Jangan buka besar. Buka besar rahang kita. Buka besar rahang kita, lidah kita tak ratakan, dia akan jadi la. La. La tak apa lagi. Dia tadi la. Masuk dalam pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Bukan lamin Lamin. Okey, selesai lah ayat kedua. Okay, tak banyak silapnya. Okey, jangan didengungkan. Kadang-kadang kita belajar huruf nun ni ada gunah asal. Huruf nun dan mim ada gunah asal. Gunah asal ni maksudnya tuan-puan, bila tuan-tuan puan-puan sebut dia tepat pada makhraj dia, tepat tempat dia, dia akan ada gunah asal tu. Tak payah buat. Contohnya macam ni Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah ada dah. Gunah tu dah ada dah. Bukan kena buat sampai macam ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam ni kena macam tu. Itu gunah. Baru ada gunah asal. Tak. Gunah asal ni letak pada makhraj dia, sebut, matikan. Min. Dah ada dah. Min. Dah ada dah gunah asal. Itu depan dia gunah asal. Bukan alamin. Tak boleh baca itu ya. Okey. Okey. Boleh tuan-tuan? Okey, terus. Yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, Ar-Rahmanir Rahim ni alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Dipanggil idgham syamsi. Okey, macam mana? Kita tak payahlah dia macam dia huruf ni alif lam. Kita tak payah kira 1 2 3 nak baris apa. Memang kalau alif lam qamariyah ke alif lam syamsiah ke, memang barisnya pada hamzah wasal ni. Ar. Kali ni ra pun dia pakai 2 kali. Keadaan ra ni kita kena baca dia tafkhim, tebal. Ar-rah. Tak boleh baca ar-ra. Ni jangan dibesarkan bunyi dia. Jangan ar-ra. Ar-ra. Okey, hamzah balik atas dia kata dibaca nipis. Maksud dia kena baca, tengok tak ada hamzah pun. Inilah dia. Ni hamzah wasal, yang kepala sad ni dipanggil hamzah wasal. Kan yang dipanggil ada kepala hamzah tu, betul-betul kepala ain atas tu dipanggil hamzah qata'. Yang ni hamzah wasal. Okey, kita bariskan pada hamzah wasal ni. Jangan baca ar-rahman. Baca ar-rahman. Nipis. Nah. Bila masukkan ke ra tu, baru kita takrirkan tebal. Ar-rah kan? Jangan ar-rah. Sebab kerana huruf ha ni nipis, ra pun jadi nipis. Tak boleh. Okey ra ni kena baca tebal. Okey. Boleh? Ar-rah. Bukan ar-rah ya. Ar-rahman. Kali ni ra mati dengan huruf ha. Ha pedas. Rahman. Ar-rahman. Okey. Jangan kat sini pun kadang-kadang boleh berlaku bukan qalqalah tapi berlaku dipanggil tawalud. Ar-rahma. Ada dengar ni bunyi dia rah. Ada bunyi rah. Rah. Maknanya sebutan ha tu tak habis. Sebutan ha tu kita dah sekat. Dah ada. Kita nak cepat tukar kepada man. Ar-rahman. Sedangkan ar-rahman. Okey, boleh? Rah. Tapi kuranglah berlaku kesalahan ni. Rahman. Ma sama juga. Jangan ar-rahma. Jangan dibesarkan huruf mim baca ma. Jadi ma. Bukan huruf mim ni ditukar jadi ma. Jadi ma. Ar-rahman. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, laju tak? Saya terang ni. Sebab apa ni, kalau pakai masa ni, asyik tengok jam je lah. Asyik tengok jam je, nak bagi cukup masa. Okey, Ar-Rahman ni macam kita baca Bismillah tadi kan? Yang kita dah terangkan dalam Bismillah tadi. Tapi Bismillah tadi, Bismillahir. Tapi yang ni dia mula dengan Ar. Yang ni penekanan dia pada Ar-Rah.
Ar-Rahman. Boleh tuan-tuan? Okey ya? Okey, jangan tukar huruf ha tu kepada macam Ar-Rah tukar pada huruf ha simpul. Ha simpul tu ha domir kan? Jangan ditukar pada ha simpul. Okey, kalau tukar pada ha simpul dia akan berubah makna juga. Okey, benda-benda yang huruf-huruf je ni, yang huruf-huruf ha macam ni yang selalu akan tertukar ni. Tertukar. Apa pun, bukan selain daripada Fatihah pun, kalau kita cuba menghafal, kita kena pastikan benda tu betul ke ha pedas ke ha simpul. Betul kan? Kena perhatikan betul-betul. Masa kita menghafal tu, kena ingat betul. Itu ha simpul ke ha pedas. Dia mudah sangat jadi tertukar. Dan kadang-kadang kita pun tak dapat beza. Ni ha pedas ke ha simpul yang saya baca ni. Kan? Dia agak-agak ni ha pedas ke ha simpul, bunyi macam akan-akannya. Kan? Ha pedas, Ar-Rahman. Kalau ha simpul, Ar-Rahman. Ar-Rah, dia ke dalam. Tengok, kalau kita tukar dari ha simpul, dia bunyi dia ke dalam. Tu tuan-tuan perempuan dengar. Yang ni tak boleh tunjuk lah. Nak tunjuk macam mana? Benda dalam kerongkong. Nak tunjuk macam mana? Dengar. Salah satu cara kita belajar Al-Quran, tuan-tuan, macam Rasulullah terima Al-Quran daripada mula-mula, dia secara pendengaran kan. Dengar. Malaikat baca dan dia dengar. Dengar. Tidak cara menulis dan tidak cara membaca macam kita ni. Kita Alhamdulillah boleh membaca kan? Boleh baca nampak terus. Ni ha pedas dah tahu dah. Simpul. Tapi secara pendengaran, dengar. Macam orang buta dapat huruf lah. Dapat huruf kan? Okey, secara pendengaran. Bila dia dengar tu, dia boleh bezakan bunyi tu. Jadi tuan-tuan perempuan pun kena dengar lah. Bila ustaz sebut, okey, bukan kita tak nampak. Tapi cuba dengar baik-baik. Okey, dengar baik-baik ya. Ustaz baca. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ada beza? Adli ada beza Adli? Ada? Saya pun tak dapat detect Ustaz. Tak Betul. biasa kan. Ni mic saya ni baik tak dengar? Dengar Ustaz. Alhamdulillah dengar. Ni saya adjust mic ni betul-betul dekat tak sampai sekaki dia saya ni. Dengar jelas. Sebab kalau nak belajar ilmu tajwid ni, yang pertama sekali host tu kena ustaz tu kena jelas lah. Sekali lagi dengar Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dengar Ustaz. Yang kedua ni adalah saya guna ha simpul. Betul. Saya tak kapit, saya lepas je. Keadaan peti suara kita tu buka katutnya tu je. Betul. Ar-Rahmanir Rahim. Yang sepatutnya kita sebut Ar-Rahmanir Rahim. Yang sama tadilah. Yang sama dengan huruf Ain tadi. Dekat situ huruf Ha. Ha pedas. Memang dekat sangat kan. Sebenarnya huruf ni dalam kerongkong ni bukan dia jauh. Bukan jauh seinci 2 inci. Dekat-dekat je. Leher ni apa ni kita tenggorokan ni pendek je. Dia antara kita punya akal lidah dengan tengah-tengah dengan kita punya petera tu kan. Dekat. Dekat je. Silap tekan suara terlepas ke huruf lain. Silap tekan. Itu perlu tuan-tuan perempuan perlu check lah. Okey, untuk nak bezakan jumpa mana-mana guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah kita ke, kita cuba dengar. Okey, cuba dengar. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Selalu tuan-puan, bila kita baca, kita tang sini jaga. Tang Rahman ni jaga. Tapi tang Rahim ni tak jaga. Macam kita baca bismillah juga. Sama juga. Tang Rahman ni kita jaga sungguh. Tapi tang Rahim ni bila dah cukup, kita nak pergi ma'arif disukun, kita nak wakaf kan, kita dah tak jaga dah Rahim ni. Kita baca Ar-Rahman. Betul-betul macam ni.
Ar-Rahmanir Rahim. Macam tu pula dah. Sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Yang last kali meleset dia dengar bunyi dia. Rahim. Tak boleh ya. Kita kena jaga huruf yang pertama rah tadi dengan huruf yang kedua yang kita nak wakar rahim ni sama huruf dia. Tak ada beza dia. Jangan dibezakan. Sama Rahman Rahim. Okey, nampak mudah tuan-tuan mudah aja benda ni. Tapi dia nak silap dia tu senang. Mudah baca dan mudah silap juga dalam bacaan kita. Sebab itulah bila Fatihah ni dia cuba susunkan berapa kesalahan, boleh sampai dapat beratus-ratus kesalahan Fatihah ni. Pelik tak tuan-tuan? Pelik kan? Ayat 7 je. 7 ayat je. Tapi bila dia tulis secara detail satu-satu kesalahan, boleh sampai dapat 100. Mungkin ada lebih lagi pada tu. 100 kesalahan. 100 kesalahan. Okey ya. Okay. Tapi jangan takut lah lepas ni ya. Wah takut. Alamak, 100 kesalahan. Mungkin saya ada dalam 100 kesalahan tu. Okey, saya dah beritahu tadi, tuan-tuan dan puan, kesalahan besar tu jangan lakukan. Menukar huruf. Jangan lakukan. Okey. Kesalahan-kesalahan kecil ni, tuan-tuan perempuan cuba perbaiki. Macam tadilah. Cuba perbaiki kan. Tidak sabdu, tak masuk sabdunya. Kan. Mendetakkan suara dia. Macam mendetakkan al. Yang tu kena latih. Supaya benda tu lama-lama akan jadi boleh hilang. Boleh. Okey. Sebab itulah kem-kem Fatihah ni dan kelas-kelas Fatihah ni, perbaiki Fatihah ni, klinik-klinik Fatihah ni banyak. Sampai kita daripada kita muda sampai kita tua. Ada je klinik tu. Pelik tak buat apa? Sebab rupanya banyak kesalahan berlaku. Sebab orang nak selamatkan solat dia, kena selamatkan Fatihah dia dulu. Okey ya? Okey. Boleh faham Okey. Oh, panjang lagi masa ya. Okey, saya duk risau masa je. Masa okey. Sebab kalau tertumpukan pada satu tu dia takkan ni. Okey, tengok pada sini. Okey, ini ayat yang boleh yang tadi sebab ayat ketiga ni dia sama dengan bismillah tadi. Cuma dia kurang bismillahir kan? Kurang sampai situ. Dah tu Ar-Rahmanir Rahim ni semua sama belakang dia. Okey, kita pergi ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat. Okey, tuan-tuan. Ayat yang keempat ni Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ma ni kita baca dia nipis. Nipis macam mana? Mulut, makhraj dia bibir. Makhraj mudah. Kalau sifat dia pun sifat dia izlaq. Izlaq ni maknanya kalau secara dia bertutur, dia duduk kat ujung bibir. Mudah je. Ada berapa huruf bibir? Mim, ba, lagi apa? Fa, lagi satu, waw. Tapi waw susah sikit. Sebab nak kena muncung, baru tarik. Wah. Kejap lagi kita nak cerita pasal waw. Ni kita sekarang cerita pasal mim dulu. Okey, mim. Senang ya? Senang kan? Biasa je. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Kan? Am, im, mati macam mana pun, senang huruf mim ni. Kan? Ma, mi, mu. Okey, jangan baca dia tebal. Tebal maksudnya kita baca ma. Ma. Kalau ikut lahjah Arab, tak kena baca ma. Maliki yaumiddin. Kena baca Maliki yaumiddin. Man. Okey ya. Maliki yaumiddin. Boleh? Nampak tak? Teman-teman. Jangan baca ma. Baca man. Ni. Macam kita nak senyum kan? Kita buka man. Man. Okey, mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar orang baca Maliki yaumiddin ni Maliki yaumiddin. Mungkin pernah dengar. Kan? Tapi kita riwayat Hafs an Asim, kita punya bacaan ni ada lagi beberapa riwayat yang baca macam kita. Ma 2 harakat. Maliki yaumiddin kan? Okey.
Tapi kita jangan pelik bila kita dengar dekat YouTube ke ada yang baca Maliki Yaumiddin. Itu riwayat lain. Boleh juga tuan-tuan. Okey jangan kita dah buru-buru dengar dekat tu. Tapi kalau kita nak guna dekat Malaysia, kita kena beritahu. Kalau kita jadi imam nak baca macam tu, riwayat tu, kita kena beritahu. Kena beritahu dengan kita punya kita punya jemaah, kita nak baca dengan riwayat lain. Baca baru boleh baca ya. Nanti menjadi kekeliruan, nanti jadi fitnah pula pada masyarakat baca macam ni. Balik daripada luar negara Timur Tengah baca ma pun tak betul kan. Sebenarnya bukan dia baca tak betul. Kita yang tak tahu. Dia baca betul, tapi dekat orang awam, kalau mungkin dekat tuan-tuan perempuan baca dekat universiti ke, universiti Islam ke, dekat Queen ke kan, kolej universiti Islam ke, bukan kolej sekarang universiti kan. Dah universiti dah, tak ada kolej dah. Okey, minta maaf lah saya ni ketinggalan lama lah. Dulu anak belajar sana tapi dah lama tinggalkan masa dekat Mergong dekat Al-Star kan. Masa tu lama lah. Okey. Mungkin sekarang dah jadi universiti kan. Daripada kat UIA ke kalau baca kan, atau ke dekat Darul Quran ke kalau baca, orang tak pelik. Tapi kalau baca kok kampung belah-belah kita kan, okey okey. Baca Maliki Yaumiddin, dah jadi fitnah dah. Lebih baik kita kalau boleh kita cari jalan tak baca benda tu. Kalau kita nak tunjukkan kepelbagaian Quran ni, qiraat, kita kena beritahu malam ni saya nak baca, tuan-tuan perempuan, tuan boleh dengar, saya nak baca qiraat apa, riwayat apa kita nak baca kan. Kalau kita Kisai, Yaqub, Asim, kita sama kita bacaan dia. Kalau yang lain-lain ada beberapa lain kan, riwayat Hamzah, riwayat Ja'far, dia akan baca Maliki Yaumiddin. Banyak qiraat kan, banyak kan cara baca Quran ni. Dia tak berubah bacaan pun. Dia tak ubah makna pun, sama aja. Semua cara baca dia. Okey, itu kita bagi sikit banyaklah pendedahan betul supaya kita pun boleh boleh dapat ilmu sikit. Boleh faham tak kan? Boleh, saya faham. Dia baca macam mana saya cakap? Maliki Yaumiddin. Tapi kita baca Maliki Yaumiddin. Okey, kita jangan tebalkan. Okey. Malik dekat sini berlaku. Tuan-tuan, Malik. Okey. Kita dekat sini tak ada tasydid, tak ada sabdu. Kan? Tak ada sabdu. Okey, kita sabdukan pula. Boleh buat? Tiada sabdu. Kita sabdukan. Contohnya lam masuk ke kaf ni. Kita baca Malik. Malik. Sebab tu tuan-tuan puan, kita kena sempurnakan harakat dia. Macam saya cakap tadi. Kalau dari bawah macam mana? Li. Li. Mali. Maliki. Kaf pun sempurnakan. Jadi dia tak akan berlaku tu. Kita baca tengok je lah. Contoh ya. Okey. Macam ni ya contoh ya. Maliki. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sempurnakan. Jangan terlalu cepat. Tak gerak. Maliki Yaumiddin. Dengar tak? Maliki Yaumiddin. Lam dah masuk kepada kaf. Kita dah tasydidkan lam dengan kaf. Jadi Maliki Malik. Dia bukan macam tu nak. Tak perasan. Kita tak perasan. Maliki. Maliki. Kan? Maliki. Sedangkan Maliki. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaum. Ini tuan-tuan puan, orang yang dah biasa baca pun ada benda ni. Dia sabdukan antara lam dengan kaf. Okey. Kita baca Maliki.
Maliki. Huruf kaf ni ada angin sikit. Maliki. Angin tu angin yang selamba sajalah. Jangan Maliki. Terlampau sangatnya. Maliki. Boleh? Bukan Maliki. Boleh dapat? Boleh. Boleh ya? Okey. Saya ni cuba nak memahamkan tuan-tuan, tapi dengan macam inilah kalau mengajar dalam Facebook, macam inilah keadaan ni kan. Okey, cakap ya, bukan, tapi tak ramai orang boleh bercakap dalam dalam audio ni yang tak ada apa-apa dengan kita ni. Duduk diam je. Ni cermin tunjuk ni. Cakap ya. Kadang ini ada tulisan boleh lagi. Ada tulisan yang kita nak pandukan. Yang dekat macam kadang-kadang Facebook kosong je. Kita cakap depan dengan kamera je. Kita nak angguk-angguk depan kamera ni bukan senang. Okey, kita ibaratkan tuan-tuan dan puan fahamlah benda ni ya. Okey, Maliki. Jangan buat kesalahan tu ya. Macam nak buat macam ni, perlahan-lahan baca. Kalau tang ni lah. Tang ni. Tang ni kalau orang belum tahu dekat, kita kena perlahankan bacaan kata sampai kita mahir betul-betul. Ditakuti kita menambah sabdu. Bila tambah sabdu ni, apa yang tambah tuan-tuan? Bila kita tambah sabdu ni, contohnya kita tambah sabdu dekat huruf kaf ni. Apa yang kita tambah? Huruf. Tambah huruf. Huruf. Sabdu tu 2 dalam 1. Satu bentuk tulisan tapi dalam tu ada 2 huruf. Ada 2 huruf dalam tu. Kita ditakuti kita tambah huruf. Huruf yang dalam Fatihah ni dah dikira, sabdunya pun dah dikira, semua dah dikira. Tak boleh lebih. Okey ya? Cara tengok contohnya Malikiyau. Boleh? Okey, yau. Ya tengah-tengah lidah. Ya. Tapi jangan kena langit-langit. Lengan-lengan lidah naik ke langit. Naik ke langit kita kan. Ya, menuju ke langit yang setentang dengan dia. Ya. Jangan baca ya, Malikiyah. Malikiyah. Okey, ya matikan dengan huruf waw. Ini salah satu lagi huruf di bibir. Yang huruf ni dia payah sikit. Dia tak macam huruf mim. Tak macam huruf ba. Mimba senang. Yang ni kena tolak ke depan. Kena muncung. Maliki yaumiddin. Okey, listen tuan. Nampak tak ni? Maliki yau. Muncul, kena ada bulat. Yau, huruf waw. Wa, wi, wu, au. Yau. Maliki yaumiddin. Okey, huruf ni nampak mudah. Tapi kita sebut tak jadi Arab. Tak jadi Arab. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Garang betul kita sebut huruf Maliki yau ni. Huruf ya pun lin sifatnya, huruf wa pun lin sifatnya. Dia lunak, lembut, lancar je huruf dia. Maliki yaumiddin. Lihat baik yau, tarik balik. Yau. Lepas tu nak sebut huruf apa? Mim kan? Maliki yaumiddin. Boleh tengok macam ni. Maliki yaumiddin. Boleh dapat kan? Okey. Sekali lagi tengok ya. Okay, kalau saya tunjuk tu ya, perempuan nampak saya kecil. Jadi saya nak tunjuk pun kalau saya mengajar saya pakai zoom tu. Maksudnya saya punya mulut tu saya boleh zoom 2-3 kali lagi. Boleh lagi dekat. Hari ni saya tak masukkan benda tu. Dia boleh lagi dekat. Dia lagi nampak betul jelas. Macam itulah cara kalau nak mengajar, tak mau tersilap, tak mau terlepas ke pandang. Okey, boleh? Sama. Maliki yaumiddin. Ambil balik mim. Dan yau tadi kan tarik kan? Yau. Tarik. Yau. Macam tu bunyinya. Yau. Jangan yau. Jangan besar. Maliki yau. Maliki yaumid. Okey, mim mati dengan mim bersabdu dengan huruf dal. Alif lam syamsiah. Middin. Boleh nampak? Yau tadi dah kita betulkan. Okey ya. Yau. Dia ambil masa ya. Jangan cepat sangat. Okey, macam saya cakap tadi muncul.
Lepas tu mim nipis mi. Jangan jadi meddin bukan middin. Okey, matikan dengan huruf dal tadi bersabdu. Middi. Okey, dekat sini jaga jangan keluar angin pada huruf dal ni. Berlaku kadang-kadang nak cepat baca macam ni jadi bunyi dia. Maliki yaumiddin. Middin. Middin. Bukan middin. Middin. Letak betul-betul belakang gigi kecil atas. Middin. Tarik seringai. Balik bawah. Pelan-pelan tarik. Maliki yaumiddin. Kita kalau kita talaki tuan-tuan, kalau kata kita orang ni guru-guru kan, talaki dengan syekh-syekh Arab pun, kita pun jaga benda-benda ni semua. Memang jaga betul. Kadang kita tak perasan, kita sedap baca. Tapi kita terlepas benda yang tak sepatutnya lepas. Contohnya macam ni. Maliki yaumiddin. Nampak? Ada angin ni. Cuba dengar sekali lagi. Maliki yaumiddin. Dengar tak? Ada punca angin keluar daripada mulut kita. Tak boleh. Maliki yaumiddin. Middin. Middin. Kena pedar lah. Pedar lah. Orang Kedah panggil apa? Kan? Betul kan? Betul Ustaz. Saya ni dah lama tak balik sana kan. Okey. Isteri pun dia campur-campur cakap. Jadi saya pun dah mula nak lupa dah. Okey ya. Okey. Maliki yaumiddin. Mak adik dia sukun sama juga. Boleh baca 2, 4, 6. Kalau tadi kita baca daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau boleh kita samakan. Samakan harakat yang hujung sekali. Mak adik sukun tu kan. Okey, biasa kita buat pertengahan 4. Kita buat 4 lah. Daripada ta'awuz, daripada auzubillah tadi. Macam tu. Rasanya yang takat sesi mula-mula ni sampai tu lah dulu kan. Ya, sampai ayat yang keempat. Boleh? Boleh Cukup? InsyaAllah. Sambung lepas rehat pula. Kita sambung sesi lepas ni. Kita lepas rehat dulu 5 okay. minit. Lepas tu sambung balik. Okey. Okey, Alhamdulillah. Ustaz telah berkongsi panjang lebar macam-macam yang kadang-kadang kita dah tahu tapi kita tak praktikkan. Contoh macam Ar-Rahmanir-Rahim. Salah sebut dekat huruf H tu. Jadi yang tu adalah salah satu penyebab lah kita salah bacaan. Lepas tu bagi saya sendiri nak baca Yaumiddin tak keluar angin tu masih mencabar juga lah bagi saya. Jadi itulah kita belajar, tak apa, kita belajar slow-slow, sikit-sikit dan kita amalkan insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada satu soalan daripada Puan Haura Al-Humaira. Dia tanya, jika ada masalah pelat sesuatu huruf, macam mana nak buat? Pelat tu? Okey. Pelat. Okey, Puan kalau kita pelat, sebenarnya siapa yang abang kita pelat tu? Kita sendiri kan? Kita rasa sendiri. Macam anak siapa yang cakap dia pelat? Mak dia lah. Anak saya ni pelat lah kan? Pelat. Okey. Dalam kita belajar Quran ni, huruf hijaiyah ni, huruf hijaiyah ni dia special. Dia ada tempat-tempat kena letak dia. Jadi dia apa yang kita tuturkan, dia ada makhraj dia. Dia ada alat yang contohnya lidah, dia nak kena pergi ke gigi kan, lidah nak pergi ke langit, pangkal lidah nak pergi ke naik ke pangkal langit. Contohnya kan. Okey. Nak tahu pelat tak pelat tu kena pergi guru dulu. Kena pergi guru yang mahir tentang huruf dulu. Okey. Kalau dia cuba dulu dengan guru tu kalau guru tu cakap dia memang tak boleh, ada masalah betul, tapi dia nak cari orang yang tak boleh betul sebut ni payah. Sebenarnya boleh. Contohnya macam ni lah tuan-tuan. Kebanyakannya orang tak boleh sebut huruf apa? Banyaknya tak boleh. Ra. Ra kan tak boleh kan? Kita selalu dengar orang akan cakap saya ni baru masuk mengaji kan, depan ustaz dia cakap, saya ustaz huruf ra tak boleh, lidah saya pendek.
dia cakap dia cakap lidah pendek. Tapi dia tak pernah pergi ukur pun lidah dia dekat doktor pun. Tapi dia cakap awal-awal lagi dia cakap, saya ni masalah saya raw Ustaz. Saya ni pelat daripada kecil, lidah pendek. Ya kan? Lidah pendek. Okey, duduk depan cuba dulu baca. Bukan? Lalu kita Ustaz tengok bukan lidah dia pendek. Dia letak makhraj tak betul. Tak kena. Makhraj tak kena. Dia sebut ra, kita sebut ra kan? Ra. Dia sebut ra. Tengok lidah. Ra. Sedangkan sebut ra. Kan? Kita naik lidah, dia tak naik lidah. Sebab dari kecil dah mak bapak dia pun kata lidah dia pendek, dia pun duk baca macam tu lah. Baca macam tu. Sebenarnya bukan nak asuh, tapi beratlah. Tapi puan, beratlah bagi orang yang dari kecil dah baca pelat ni, tiba-tiba dah berumur ni kita nak betulkan dia berat sangat. Tapi boleh, tapi berat sangat. Kalau dari dah lambat lah. Kalau bukan dah lambat ni maksudnya usia tu dah macam kira 50-an ke atas. Tu kira siaran dah lewat juga lah tu. Dah 5 siri 6 siri ni nak betulkan makhraj ni dia payah nak ikut. Dia pergi situ balik. Okey, tapi puan kalau dah tak boleh sangat, dah tak boleh betul sangat, dah pergi jumpa guru, tapi tuan kena jumpa guru dulu. Jumpa guru yang betul-betul mahir pada makhraj ni. Kadang ada guru yang boleh cuba sedaya upaya dia membetulkan dia. Dia bukan takat suruh ikut je kan. Dia suruh tuan baca, dia tekan tengok sampai kan nak tekak dia akan tengok. Dia akan suluh, dan yang apa yang ustaz tunjuk pun ustaz akan suluh tunjuk. Macam itulah saya mengajar anak-anak murid saya. Ambil telefon ni, buka dia punya torchlight ni, suluh sampai nak tekak macam ni, buat. Itu saya cakap tadi, sampai ada zoom tu, sampai 3-4 kali zoom, sampai betul-betul kat gigi, mulut, lidah ustaz ni. Okey, nak sahkan betul. Nak kena buat macam tu. Okey, tapi kalau dah tak boleh sangat, tak boleh. Wallahu alam. Berserah pada Allah SWT. Okey ya, tapi jangan cepat cakap tak boleh. Kena jumpa dia punya apa ni kata? Pakar dia dalam benda tu. Okey. Wallahu alam. Wallahu alam. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sebelum kita rehat, izinkan saya ambil sikit masa untuk terangkan apa tu Mana Dok Mai sebenarnya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang baru dengar pasal Mana Dok Mai ni, okey, ni Mana Dok Mai ni adalah satu aplikasi terbitan Manar Holding Sdn Bhd yang berpangkalan di Kulim, Kedah, yang merupakan satu aplikasi pengajian Al-Quran yang lengkap dari asas Al-Quran kepada pengajian tajwid dan makhraj huruf, kelas tasin dan talaqi, dan seterusnya kepada kelas tahfiz. So insyaAllah kesemua yang saya terangkan tadi ada dalam satu aplikasi iaitu Mana Dok Mai. Tapi untuk masa sekarang Mana Dok Mai masih belum ada dalam Play Store. InsyaAllah kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Kami sasarkan insyaAllah dalam bulan ni lah kita boleh lancarkan. So kita untuk sementara waktu ni kami jalankan Manar Quranic Circle untuk belajar mengaji. So anda bolehlah kalau nak belajar mengaji secara grouping ataupun secara personal, boleh message kami dekat page Mana Dok Mai. Tanpa buang masa lagi, kita akan berehat dulu ya Ustaz. Kita ambil 15 minit lah, dalam 10.53, 10.50 nanti kita akan sambung balik kelas kita nanti. InsyaAllah Ustaz, kita rehat dulu. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam sesi kedua webinar Isra Mi'raj Mantap Al-Fatihah. Jadi untuk sesi kedua ni kita akan sambung dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7 insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya terus menjemput sekali lagi Ustaz Kamal Ruzaman untuk menyambung sesi webinar ini. Silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ya Saudara Adli. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan,
saya ucapkan tahniah lah pada pihak Amanah kerana ada aplikasi yang nak dilancarkan ni. Satu benda perkara yang baik, kita sama-sama doakan InsyaAllah. semua usaha ni akan berjaya. Kita semua satu niat juga, bukan niat yang lain untuk memertabatkan Al-Quran. Kan kita boleh pilih kan, kita tak boleh berdolak dalih lagi. Kita dah lagi pun aplikasi ni sesuai dengan kita sekarang, keadaan kita sekarang yang kita dengan wabak COVID-19 ni, kita semuanya kelasnya berjalan secara online. Betul. Dengan ada aplikasi ni saya rasa lebih memudahkan lagi, dan mana yang rasa nak mengaji secara private, secara persendirian pun lebih mudah nak mencari guru-guru yang dah disediakan dengan sistem yang diadakan ni. Okay, kita doakanlah tuan-tuan dan puan, semoga benda ni, perkara ni berjaya, usaha yang mulia ni Allah berjaya dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin. Okay, tuan-tuan dan puan, satu perkara yang Isra' Mi'raj ni berlaku, yang perkara besar yang berlaku ialah di mana Rasulullah mendapat wahyu dan menerima perintah untuk ibadat solat. Ibadat solat yang pada asalnya 50 waktu, turunkan lagi 10 waktu, dan akhirnya menjadi seperti yang sekarang lah, yang kita buat amalkan sekarang 5 waktu. 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu. Yang daripada subuh sampai ke isyak. Okey tuan-tuan. Okey, solat ni ada kena-mengena lah dengan Fatihah. Bila ada solat ni, tiada solat bila tiada Fatihah. Solat dengan Fatihah ni dia punya ibu lah tu dia. Ibu lah. Tak ada ibu, tak ada anak, contohlah macam itulah, ibarat macam tu. Kena solat mesti kena Fatihah, mesti ada Fatihah. Okey ya. Okey, kita kena usahakan Fatihah kita ni supaya dan bacaan ni lebih tepat. Dia amat penting sebab selain daripada ayat-ayat lazim pun kena baca juga tepat. Okey, Fatihah ni kita kena lebih menjaganya, ya, dan menjaga diri semualah, dari sudut tanda-tanda, dari sudut makhraj, dari sudut hukum-hukum tajwid yang lain. Okey ya. Tuan-tuan, okey, kita elakkan dari melakukan kesalahan-kesalahan besar, kesalahan jali yang saya cakap tadi, kesalahan berat tu. Dia tak boleh lakukan dengan secara sengaja. Kalau kita lakukan secara sengaja, berdosa lah. Dia melibatkan batal ke sah ke solat kita tu kan. Okey, batal ke. Tapi dosa ni tuan, dalam buat ibadat solat ni, dia bukan berbeza ya, bukan dosa seperti yang lain-lain, dia berbeza ya dosa tu. Okay, tapi cuba kita elakkan benda tu daripada buat kesalahan-kesalahan tu. Okay, kita nak sambung kita punya ayat yang kelima tadi ya, ayat kelima. Okay, ayat yang kelima kita dalam Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Tengok teman. Okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamzah berbaris bawah. Hamzah baris atas dulu. Kita cari yang atas dulu. Bila baris atas bunyinya bukan a, bukan a. Ringan je bunyi dia. Tidak berat. Kalau baris bawah bunyinya i. Okey, tarik macam saya cakap tadi. Harakat dia i. Baris depan bunyinya u. Okey. I. Jangan baca tak boleh baca i. Jangan baca pakai huruf i ya. I. Pakai i. I. I kalau kita, bahasa kita, Rumi kita kan. I kan. Kalau i bunyinya bunyi kan. I. Iya. Okey. Ia bersabdu. Ada tasdik. Kita tak boleh baca iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah membuang tasdik, dah buang sabdu. Ada sabdu kan kat sini kan, kita tengok kan. Kita kena baca, tekankan suara sikit. Kita kena tinggikan suara kita sikit. Dipanggil nabar. Tinggikan suara sikit. Iya. Boleh teman-teman? Iya. Jangan baca iya. Iyyaka na'.
iyyaka na. Tekankan suara sikit. Iya. Okey, macam mana kita nak tekan suara tu? Macam mana nak buat dengan makhrajnya? Okey, makhraj huruf iya ni dia ada kat tengah-tengah lidah kita ni. Tengah-tengah lidah. Okey, kita sebut hamzah mati dengan huruf iya. Iya. Nampak saya naikkan lidah saya tu. Kita ya dalam Quran, ya huruf hijaiyah ni dia ada dua tuan-tuan. Satu ya mat, satu ya lin. Yang kita nak guna sekarang ni ialah ya lin. Ya yang ada mati, ya yang tanda mati. Yang tanda mati ni, bila yang mati ni ya lin ni, kita naklah naikkan lidah kita ke langit-langit, mengarah ke langit. Masa kita sebut iya, jangan biarkan lidah tu terletak. Iya, kalau iya, ya mat. Kalau iya, ya lin. Boleh tak? Perasan tak tu? Okay, saya sebut Iya. Tak boleh baca iya. Kalau iya, ya mat. Kalau iya, ya lin. Naik ke tengah-tengah lidah, naik ke langit-langit. Tekan suara, sambil naikkan. Iya. Suara berlalu. Suara dia tak boleh tertahan. Iya, tak boleh. Iya tak boleh. Kena iya. Sebab sifat huruf iya ni dia rahawah. Rahawah ni makhraj ni tak pegang kuat. Dia lalu. Bila matikan iya. Walaupun bersabdu tekan-tekan juga tapi suara kena lepas. Iya. Okey, ya mak asli dua harakat. Ya, jangan iya. Bukan iya. Bukan bahasa kata ya. Bukan ya. Iya. Ya. Mak asli ya. Boleh tak kan? Okey, iya. Jangan baca lebih harakat ya. Harakat dia dua. Okey. Tidak salah tapi tak boleh sebab memang harakat dia dua. Mak asli ni harakat dia dua. Okey, makna ni kesalahan dia kalau baca ya panjang sangat tu dia tidak melibatkan rosak lah. Rosak kita punya ni. Tapi dari segi hukum tajwidnya tak betul lah. Okey kan? Dia tak rosakkan Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa kan ada kita dengar separuh baca panjang sangat kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka sebab dia memang mat. Okey, memang hukum mat ya. Okey, MAD mat ni maksudnya hukum baca panjang lah. Okey, ya dua harakat. Iya sekali injek je. Iya. Maksudnya iya satu harakat, hamzah alif satu harakat. Iya. Macam tu. Jangan iya. Panjang iya. Dia panjang. Dua je ya. Okey. Iyaka. Bukan iyaka. Bukan iyaka. Iyaka. Ka ya. Ka ni nipis. Jangan baca iyaka. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Ka. Huruf kaf ni letak dia dekat pangkal lidah kita naik ke langit yang ada betul. Kalau langit ni yang pangkal sekali langit-langit yang berdaging ni kan. Kalau kita naik ni dia ada langit-langit yang berdaging kat sini. Dia kadang-kadang hilang langit-langit berdaging kan. Dia depan sikit. Maksudnya kalau dekat sini dia depan sikit. Dekat sini ada sepadan antara langit-langit yang lembut ni dengan langit-langit yang keras. Ka letak betul. Iyaka. Ada angin kan? Dia hams. Huruf ni huruf berangin. Dia ada angin. Tapi sikit je. Iyaka na'budu. Na'budu. Okey, nun. Ringankan nun. Okey, mati dengan huruf ain. Huruf ain ya. Huruf ain ni jangan kita sebut dia cepat sangat. Cepat sangat sampai kita memotong suara yang sepatut kita lepaskan sedikit. Ada masa. Iyyaka kita baca iyyaka na. Okey, kita kuatiri kita punya ain tu dia jadi huruf hamzah. Tukar dengan huruf hamzah. Ni kita takut dia jadi huruf hamzah. Ataupun kadang-kadang jadi huruf kaf. Iyyaka na. Kanak. Bukan kanak. Iyyaka na'budu wa iya. Boleh faham? Okey? Boleh dapat Jangan jadikan huruf ain ni tukar kepada huruf kaf
ataupun huruf hamzah. Dekat sini dia tulis dibaca dengan ain bukan hamzah atau ghain. Kadang ghain pun jadi ia kanal kan, ia kanal. Dia masuk ke dalam pula. Kadang jadi huruf kaf. Saya tambah huruf kaf. Ia kanak ia kanak na tekan suara kita yang tempat saya beritahu tadi. Dekat sini ada epiglottis ni, tekan suara dia akan na bunyi itu. Dia ada suara berlebih sikit. Okey, huruf ain ni tawassut ya. Na'budu ba nipis muncung bila pada depan bu jangan bu besar. Na'budu sebab ain tadi dah baca besar. Kesilapan ke ain ni sepatutnya baca nipis. Tapi kita baca dia dah tebal. Bu sekali ikut. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dia iyyaka na'budu. Budu. Boleh muncung. Budu. Okey, ingat huruf dal pun sama. Nipis. Budu. Jangan letak kat langit-langit. Letak kat belakang gigi kaki atas. Budu. Bukan budu. Iyyaka na'budu. Tebal kan? Bunyi dia. Iyyaka na'budu. Budu. Okey, dekat sini pun kadang-kadang orang baca panjang. Iyyaka na'budu wa tu. Iyyaka na'budu wa sedangkan kat sini baca dia satu harakat je. Iyyaka na'budu wa bukan iyyaka na'budu wa okey. Tak sengaja terpanjang. Okey. Okey, tak sengaja. Tak sengaja. Jangan panjangkan benda yang tidak panjang. Huruf tak ada mat jangan panjangkan. Na'budu wa Waw muncung, huruf waw muncung balik, waw nipikan wa. Bukan iyyaka na'budu wa wa. Kita baca wa pula kat situ. Wa kalau orang Jawa panggil wa pak cik ya. Wa jangan baca iyyaka na'budu wa bukan wa iyyaka na'budu wa. Sebab tu saya cakap tadi kesempurnaan harakat. Bila saya tahsinkan apa-apa ayat puan dalam kelas ke atau dalam Facebook ke, saya akan tekankan pada kesempurnaan harakat. Menyempurnakan harakat huruf, baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau baris atas wa sikit bukan kan? Jangan wa lebih. Iyyaka na'budu wa sama juga dengan yang sebelum tadi. Sekali lagi kan? Okey, yang sekali yang macam tadi, tu kan. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan suara dekat tasdid ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa berjalan suara. Wa bukan wa ya. Dah wa dah pula. Wa bukan ya. Wa ya mak asli lagi dua harakat. Ka nipis. Wa sama juga dengan yang ni tadi. Iyyaka nun mati dengan huruf sin. Nun ni nipis. Mati dengan huruf sin. Ujung lidah macam mana? Kita tunjuklah huruf sin ni bagi nyata sikit. Okey, huruf sin ni. Okey, ujung lidah ni letak dekat dinding gigi kacip bawah ni. Tak. Okey, dia nipis. Nak kita seringai ya. Kita letak macam mana? Gigi kita kacipkan. Tengok jadi. Okey, jangan tukar jangan huruf sad ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas. Dia ada apa bunyinya tu? Tu sofir. Sofir pada huruf sin. Kena ada. Okey. Kanasta. Jangan kanasta. Jangan baca kanasta. Kanasta. Ta. Nipis ya. Kanasta'in. Jangan kanasta'in. Okey. Boleh tuan? Okey. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ain. Bukan ta'ain. Jangan cuba menyebut huruf ain ya. Ain, huruf ain. Ada yang baca
Okey. Ta'in. Tak boleh ta'in. Macam ni dia baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Kalau ta'in tu baris atas. Ni sekarang ain baris bawah. Ta'in. Ta'in. Boleh? Okay, tuan-tuan. Boleh ya? Jangan ta'in. Jangan sebut huruf ain ya. Ta'in. Ain. Ain. Mak ada sukun. Senyum. Tarik bawah. Ain. Letak nun. Okey, matikan nun. Macam tadi juga. Baca 4, 2, 4 atau 6. Baca 4 lah. Percepat baca pertengahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Okey, kita pergi terus. Ayat yang ke Nas tadi sudah. Ta tadi kita dah sekat ta, jangan baca ta, ta'in, ta'in. Okey. Ini perlu proses talaki tuan-puan. Nanti app mana tu, app mana mai tu dah siap tu kan. Senanglah tu. Tuan masuk dalam tu, tengok nak tengok urut ta ke, urut ta ke, urut ain ke, urut ai ke, boleh check kat situ. Seronok ni ada app-app macam ni. Saya tak tahulah yang pertama ke di Malaysia ke atau dah ada ke apa tak tahu tak check lagi benda tu ya. Okey. Kadang sekarang ni sibuk tu tuan-tuan. Sibuk kelas. Macam kita lah. Macam saya ni sekarang ni. Dulu saya mengajar sekitar kawasan Selangor ya. Dekat-dekat saya ni, saya duduk dekat dengan Putrajaya, dekat lah. Sebelah-belah Dengkil kan. Mengajar paling-paling tinggi orang Salak tu, dekat Sepang tu, dekat F1 tu kan. Kawasan-kawasan situ je, Putrajaya, belah Banting, belah ni tu lah. Belah Bangi tak adalah sebab Bangi tu ramai guru-guru kan. Belah sini lah, belah Putrajaya ni, macam tu lah sekitarnya. Sekarang ni bila secara online tu tuan-tuan, sebentar lagi pukul 11.30 saya ada satu kelas guru-guru Quran dan juga imam dari Besut Terengganu. Besut. Special kelas. Dia panggil Al-Besut. Guru Al-Besut. Jadi guru-guru guru tak ramai lah, tapi ada guru kafah ada, guru Quran ada. Lepas tu ada imam, ada apa ustaz daripada pondok pun ada sebelah situ. Dia orang kumpulkan, dia orang buat satu kelas dia hari ini. Sebab hari ni dia hari yang berpeluang dia orang belajar. Itu pun daripada 11.30 sampai ke Isyak, sampai ke Zuhur. Sebab dia orang terlibat dengan imam lah, terlibat apa kan, macam pondok-pondok kan. Dia orang terpaksa berhenti. Macam tu. Berhenti untuk Zuhur. Takat tu je kelas. Tapi nak belajar tu tetap ada peluang. Macam tu tuan-tuan. Macam tu sekarang. Tuan-tuan tuan-puan tak boleh elak lah. Tak boleh elak secara online ni. Dah tak boleh elak dah. Dah berubah. Kita apa orang kata? Baru apa baru? Nak sebut pun norma baru Ustaz. Norma bukan normal dah lagi. Norma baru. Norma baru. Kan. Okey. Bahasa Melayu kan norma baru. Dah tak boleh elak dah. Dah tak boleh elak. Orang yang dulu elak pun dah tak boleh dah. Terpaksa dah juga ke online ni. Dia tahan setahun tak jadi. Tahan tak jadi. Kena belajar lah, tak boleh macam ni. Kena belajar juga. Sebab proses talaki berhenti bila berlakunya COVID ni. Sebab masih nak orang lama-lama dia nak baca semuka juga. Tapi kadang orang lama lagi dah hebat pada orang baru. Semua dah beli telefon baru, dah beli internet yang laju, kan, dah boleh Zoom dah boleh macam-macam lah, Google Meet lah, macam-macam lah. Tapi saya guna Zoom lah. Okey. Terus ya. Kita kalau terus sangat nanti tuan-tuan pun mengantuk juga. Okey. Pagi-pagi ni cuti kan Kedah kan? Cuti Ustaz, cuti. Selangor tak. Oh, Selangor tak cuti. Selangor tak cuti. Selangor tak cuti. Okey. Semula dia tak cuti. Tapi sekolah agama kafah cuti lah. Okey. Okey, ayat yang ke-5 tadi dah selesai kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dekat situ tuan-tuan perempuan kena jaga, selalunya kena jaga iya ni, nak ni. Iya ni kalau tuan-puan tukar, dia boleh berubah tau. Boleh berubah. Boleh berubah makna ke makna yang tak berapa elok lah. Kan?
Okey ya. Tapi tak boleh, itu boleh, saya tak boleh pergi ke sampai situ, nanti lambat makan masa. Nak cakap makna lagi apa. Okey ya. Saya nak tumpu pada sebutan ihdinas siratal mustaqim. Ni banyak lagi ni. Ihdina. Okey, dekat sini kalau kita tak tengok Quran, kita hafal, kita pun tak tahu. Tiba-tiba kita tahu baca ihdina ya. Sedangkan ni tak ada baris pun. Kan? Pada huruf hamzah wasal ni tak ada baris. Tapi kita tahu baca sebab kita hafal dari kecil. Okey, sebab apa? Huruf hamzah wasal ni bila kita tak boleh biarkan kosong, kita kena berbaris. Kita kena kira. Yang ni kena kira. Huruf ketiga, 1, 2, 3. Huruf ketiga baris bawah. Huruf pertama akan baris bawah hamzah wasal ni kan. Kalau 1, 2, 3 baris atas, huruf pertama ni pun baris bawah. Dia cuma baris bawah dengan baris depan je. Huruf pertama ni kalau hamzah wasal. Tapi yang ni baris bawah. Ihdina. Ihdina ha simpul. Ni guna ha simpul sekali ni. Okey, ha ni lebih kita tak boleh tekan dia kuat laju sangat sebut. Nanti dia akan jadi ha pedas. Okey, lepas pelan-pelan tengok macam ni. Ihdina. Ihdina. Yang ni tetap ihdina. Ihdina. Jangan bukan ihdina. Okey, lepas boleh. Jangan baca ihdina, tak ada anak-anak belakang. Lepas suara. Ihdina. Sebab ini sifat dia rakhawah, suara terlepas. Ada lepas angin. Ihdina. Okey, saya sebut na dulu. Sebab kena nipiskan huruf nun ni dulu. Okey ya. Okey, ihdi nipis. Okey, jangan panjang. Jangan ihdi na nipis. Kita pergi kat na ni dulu. Sebab nun ni nak bersabdu dengan huruf sod. Huruf sod ni tebal. Selalunya nun ni akan ikut huruf sod. Ihdinos. No. Ihdinos. Bukan ihdinos. Ihdina. Ihdinos. Boleh? Nas. Okey, masuk ke huruf sod. Sod ni kena tebal. Okey, bila huruf tu bersabdu, maknanya huruf tu dua. Dua kan? Dua kali guna. Satu guna kita matikan. Nas. Satu lagi kita bariskan. Si. Bukan si. Tengok ni. Tengok balik ya. Tuan-tuan dan puan, huruf sod ni bukan huruf BB. Jadi tak perlulah kita nak munculkan jadi ihdina si. Ihdina si. Bukan si. Ihdina si. Ni tarik bawah. Baris bawah kan? Ihdina si. Letak dekat sama dengan macam sin tadi. Kan? Letak bawah. Angkat pangkal lidah, tebalkan, kacik gigi, tarik bawah. Ihdina si. Bukan ihdina si. Bukan ya. Bukan muncung. Huruf sod ni huruf dia huruf lidah, bukan huruf bibi. Walaupun nak tebal tak perlu sampai nak kena muncungkan. Ihdinas sira, sebab baris bawah cukup setakat tu je dia punya tebal. Okey. Dinas sira. Ra baca tebal. Ra baris atas. Ra, jangan ihdinas sira. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Ra tol. Okey, huruf ta. Tol. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Tal. Kalau tal, huruf ta. Kalau tol, huruf ta. Huruf ni tuan-tuan perempuan kena letak betul-betul makhrajnya. Makhrajnya kita letak ujung lidah ni dekat pangkal gigi atas. Tapi kena angkat pangkal lidah kita ni, kena tegang kan. Jadi bunyi dia ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Tol. Buka balik lam. Kena main lidah tu kan. Kalau tak betul nanti dia jadi semua tebal. Kalau nak balik ihdinas siratal mustaqim, tol dengan lam-lam sekali tebal. Tak boleh. Ihdinas siratal lam. Tengok lam ujung lidah gini kan. Yang ni tadi
Pangkal lagi. Tal. Ihdinas siratal mustaqim. Kena buka. Tal mustaqim. Jangan ihdinas siratal. Qal. Lam jadi tebal. Qal. Dia kena qal. Lam nipis. Nak kena gerakkan kita punya rahang ni. Macam mana? Qal. Bukan qal. Boleh? Ihdinas siratal mustaqim. Bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Terus pada boleh itu kena pegang betul-betul tu. Nanti yang ni memang senang lupa. Sebab nak buat mulut kita ni, kita senang lupa. Kita ingat huruf tu tebal. Tapi bila baca, tak jadi. Dia nak ke situ je. Sebab dibawa oleh to yang tebal ni. Jadi tebal lah. Qal mus. Kali ni mim dengan sin. Mu, kacik gigi. Mus. Dia nipis. Mus ada sofir. Okey, tadi sod nas. Tebal kan? Yang ni mus. Lepas suara musta. Yang musta. Sebab huruf sebelahnya huruf qaf. Jadi nak sebut huruf qaf ni senang, tebalkan ta siap-siap. Tak boleh ya. Ta ni sifat dia apa? Ta ni huruf dia apa? Okey. Ta ni nipis. Kena nipiskan betul-betul. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim senang ya. Bukan mustaqim. Musta kan ni kan? Musta ada hams sikit. Mustaqim. Macam mana nak buat huruf qaf tu? Bukan ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Okey, dibaca ringan, tebal yang ringan. Tebal yang ringan. Macam mana itu puan? Tebal ringan. Okey, tebal ringan. Dah tebal ringan. Tebal tu kita kena angkat pangkal lidah. Tapi sebab dia baris bawah, huruf qaf ni baris bawah, tarik mustaqim. Tebal kan? Bukan mustaqim. Yang tu tak tebal. Ringan terus. Yang ni mustaqim. Ini kena tuan-tuan perempuan kena jumpa kena jumpa guru ni. Kena jumpa guru. Nanti mana dah siap tu je besok jumpa guru macam mana mustaqim saya ni nak sebut mustaqim. Dia bukan sebut keterlaluan. Baca Quran ni dia tak boleh keterlaluan. Over. Baca lebih-lebih. Macam ni ya. Macam nak tercekik, macam lekat tulang. Lekat tulang. Orang utara ni lekat tulang ni cekik lah. Tulang tersangkut kat leher ni. Macam ni dia baca. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab apa tu? Sebab qaf tebal. Dia cakap dia tebal yang ringan. Kena faham. Tebal yang ringan. Bukan sampai macam lekat tulang lah. Mustaqim. Sampai dah masuk ke dalam kerongkong. Dia sebenarnya huruf qaf ni huruf lidah je. Mustaqim. Cukup cakap tu. Tengok tengok sekali. Mustaqim. Angkat pangkal lidah. Qim. Mustaqim. Ini macam-macam orang buat Dia buat macam ni. Satu lagi. Dia nak tebalkan dia muncul ni. Kan. Dia dah biasa huruf qaf ini. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim sebenarnya tebal huruf qaf baris bawah ni tebal yang ringan. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh dapat? Kena jumpa guru saya boleh tunjuk bimbing sikit-sikit tuan-tuan. Okey, sebab ini pun kita sahala. Saya memberi, tuan-tuan menerima. Tapi saya nak dengar tuan-tuan punya pula, nak beri, nak dengar balik tak dapat. Okey. Cuba agak saya harap-harap apa yang saya ringkaskan ni tuan-tuan perempuan dapatlah mengambil sikit sebanyak. Okey. Kita pergi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Okey. Sa juga.
Okey, tadi dah habis kan? Mak adik sukun tadi dah habis. Yang tadi dah habis mak adik sukun ni. Sama juga 2 4 6, boleh belum 4. Tapi mulut tutup pula. Qim. Jangan qin pula. Jangan nun nak. Qim. Dia perlu diingatkan. Qim. Okey, mim tutup. Kali ni si. Mula dengan huruf sad. Macam mana? Angkat pangkal lidah. Angkat pangkal lidah kita. Tengah-tengah lidah kita. Letak makhraj dia dekat tadi. Ujung lidah dinding kecil bawah. Sira. Sira. Tuan-tuan perempuan tak perlu moncong juga buat macam ni. Sira. Jadi sampai su. Sura. Sura. Nak tebalkan huruf sad pada bawah. Sebenarnya huruf tebal pada sad pada bawah bunyinya si. Si. Sa. Si. Boleh? Si. Jangan jadi sui. Bunyi lain macam bersiul pun ada. Sui. Bukan. Si. Sira. Ra tebal. Mati 2 harakat kan. Siratal ladzi. Tal ladzi. Ta tebal juga. Tal ladzi. Alif lam syamsiah. Talla. La pun nipis. Jangan talla. Sebab ta dah tebal. La pun tebal. Buka balik macam saya cakap tadi. Siratal ladzi. Jangan siratal. Tal ladzi. Jangan lam nipis ya. Allazi. Zi lidah keluar. Ini makhraj ni. Kita tak biasa tak keluar. Ujung lidah, ujung kaki atas. Zi. Lancar je. Jangan zi. Kalau zi, zai. Kalau zi dia kata zai. Tukar dengan zai. Siratal lazi, zai. Siratal lazi. Mak asli ya. Ladzina an'am. Okey. Na nipis, satu harakat an. Hamzah mati dengan huruf nun. Jaga huruf nun ni. Okey, jangan jadi an pula. Bukan an. An. Okey, letak betul-betul huruf nun. Jangan angkat cepat. Nanti dia akan jadi qalqalah atau tawalud bunyi. Siratal ladzina ana. Bukan. Siratal ladzina an'am. Kadang-kadang orang kan, tuan-tuan, dia tukar yang ni. Hamzah ni dia ambil ain yang tengah ni, dia bawa ke hamzah ni. Nanti dekat hamzah ain ni dia buat apa ni, huruf hamzah pula. Tukar macam ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salah tu. Terbalik pula. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ni tuan-tuan perempuan kena betul-betul letak makhraj ya. Jangan laju kat sini. Yang kat sini kan kena lesen pas dulu baru boleh laju kan. Dia selekoh bahaya ni. Dia akan jadi siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Sedangkan kena baca siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Bukan an'amta alaihim. An'am, dua-dua ain. Okay. Ataupun bukan an'am. Terbalik dia tukar. Dia senar an'amta alaihim. Boleh? Ini kena banyak kali ya, kena talaki. Semuanya kena talaki lah. Okay. Amta. Ta nipis. Amta. Bukan amta. Amta. Ada ham ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Dia satu ayat kan. Ayat ke-7 ni sampai habis. Sampai waladhdallin kan. Tapi kita boleh baca berhenti kat sini. Alaihim. Tapi kalau elok, tuan-tuan kena baca sampai habis. Okey. Alai yalin. Alai. Jangan kasar-kasar Alai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti itu. Okey, boleh? Berhenti. Alaihim. Okey. Him ya. Jangan alaihi. Bukan alaihim. Alaihim. Hi. Okey. Lepas tu kita ambil rai. Ra tebal. Jangan muncung. Roi. Bukan roi. Rai. Ghairil. Jangan tukar jadi khairil pula. Huruf kha. Jangan tukar jadi ra pula. Ghairil. Tukar jadi ghain. Ghain pula. Ghairil. Okey, jangan jadi rel. Dia kenapa dia cakap ni? Jangan i.
Sebab ramai orang bila baris bawah tuan-puan, dia tukar bunyinya ri, dia bunyi re. Asalnya ri jadi re. Bila mati jadi rel. Bukan jadi ril, jadi rel. Ghairil. Bukan ghairil, ghairil. Ghairil Alif lam qamariyah nyatakan ghairil mau. Yang ni huruf ghain ni kita mim nipis, ghain tebal. Ni mau. Bukan jangan mau. Jangan tutup. Ghairil mau. Suara lepas. Jangan ghairil mau. Jangan tutup. Buka. Mau. Boleh? Maghdu dot. Dot tepi. Tepi Yang buat tengah. Ghairil maghdu nipis. Kat langit-langit tepi. Tepi lidah, tepi geraham. Ghairil maghdu mak asli dua harakat. B nipis, jangan B alai ya ni alai sama yang tadi, alaihim wa nipis. La pun nipis. Wala. Jangan wala. Bukan wala masuk kat dot. Walad tepi. Walad. Okey. Jangan bila masuk kat dot tuan-tuan, puan-puan, jangan tuan-tuan matikan dia, sentak dia melekat terus. Walad don tak boleh. Walad. Dengar suara saya ni berjalan. Walad. Macam tu. Walad dol. Baru lepas. Dol. Okey, dol. Berapa harakat? 6. Mat lazim, kalimi, musaqqal. Walad dol. Kira. Walad dol. Masuk kat lam yang bersabdu tu kan? Dallin. Tekan sikit je. Tak perlu baca waladdallin. Tak perlu macam tu. Tak perlu. Dia ni mak lazim kalimi musaqqal. Musaqqal ni mana berat. Dia tak perlulah berat sampai terangkat macam tu. Waladdallin. Tak perlu. Waladdallin. Buka balik. Sebab lam kan. Dha tebal. Dallin. Boleh? Yang ni 6, yang lin ni 4 atau 2, 4 atau 6. Macam tu. Boleh? Okey, tengok. Alin. Okey, lepas tu amin kan? Okey, tengok sekali lagi ya. Kita baca ya. Boleh faham tak ni? Okey, saya nak baca penuh Fatihah ni. Penuh. Ya. Saya nak sebelum habis ni saya nak baca penuh. Kan? Penuh sekali sebelum saya tutup tu saya baca penuh. Okay, sama-sama Okey, kalau boleh tuan-tuan puan di Facebook boleh ikutlah sama-sama kat rumah kan. Okey, saya akan baca penuh Okey, saya cuba jalankan ni. Sama. Apa-apa pun kita baca Quran, kita mula dengan ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Okey, lepas tu tuan-tuan boleh baca amin. Amin tu tak masuk dalam Fatihah ya. Okey, alhamdulillah selesai dah kita punya apa? Kata sikit sebanyak kita punya pencerahan lah, lebih kurang pencerahan lah. Mungkin cerah nak cerahkan balik macam mana Fatihah tuan. Okey, dan yang lepas saya dah dijemput juga. Yang tu satu-satu tapi tak dan habis saya tak sihat last dia. Tak ada rezeki tuan-tuan. Okey. Tak ada suara Ano. Tak ada suara. Okey. Okay, so alhamdulillah kita dah habis ulang kaji balik Al-Fatihah kita. Tapi Ustaz, kalau saya nak tanya satu soalan lagi boleh Ustaz? Boleh. Sempat tak? Okey. Daripada Ustaz daripada Muhammad Afiq, dia tanya, Ustaz, macam mana nak pastikan kita sebut nasta'in tak keluar dekat hidung? Nasta'in. Ya, tak keluar dekat hidung. Ini penyakit ni. Penyakit bila mat baris bawah kan? Mat baris bawah, dia pergi kat hidung. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tadi apa? Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sta'in. Dia tak boleh. Kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Okey, bila tuan-tuan puan, bila tuan-tuan membuat menyempurnakan harakat ni, harakat dia baris bawah, tuan-tuan gerakkan, okey, dia akan jauh daripada nak pergi ke runah kita. Dia mudah tau. Ada dua penyakit. Kadang orang ni penyakit dia baris depan runah. Baris bawah runah. Sebenarnya baris bawah dengan baris depan tak ada kena-mengena dengan dengung. Dia masuk ke dalam. Nasta'in. Dia sebenarnya kena tarik lagi ni. Nasta'in. Ain. Yang ujung baru ada angin. Baru ada runah asli. Kan? Nasta'in. Ni harakat ni tu macam apa? Saudara Afiq tadi kan? Ya. Okey. Ni tarik ni. Tarik kita punya rahang ni ke bawah. Nasta'in. Kalau kita balik depan kan, kita buat nu muncul nu. Kalau kita biarkan nu, dia naik hidung. Dengan in. Kita bentukkan dengan harakat ni. Okey, tapi melalui proses talaki lah. Itu cara lah. Salah satu cara dia. Boleh InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. So alhamdulillah kita dah selesai belajar Al-Fatihah dengan sebutan dan cara yang betul lah. So saya nak ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada Ustaz Kamaruzaman, jazakallahu khairun katsir, kerana sudi mengendalikan webinar ini dari mula pukul 9.30 tadi sampai sekarang ni, alhamdulillah. Dan insya-Allah saya dapat banyaklah ilmu baru hari ini, dan saya harap penonton di Facebook pun, peserta di Facebook dapat juga input-input yang baru hari ini, insya-Allah. Jadi untuk makluman anda semua, pada penghujung bulan ni insya-Allah 28 Mac hari Sabtu sempena nisfu Sya'ban, kita akan anjurkan satu kelas Manar Advanced Makhraj Skill, atau kita singkatan short form dia kita sebut sebagai MAMS lah, yang spesifik kepada pembetulan makhraj dan sebutan huruf dalam Al-Quran. So alhamdulillah insya-Allah kelas ini akan berlangsung dalam perancangan selama 4 jam, dan kita akan belajar in detail macam mana nak sebut huruf-huruf hijaiyah tu dalam Al-Quran. Contoh macam ada sin tu kena ada angin, dia tak ada angin. Dal pun ada angin, tak ada angin, macam mana insya-Allah kita akan belajarlah dalam tu nanti. So sebelum kita tamatkan kelas ni, saya nak jemput semua penonton di Facebook untuk like page my.my agar dapat terimalah notification makluman-makluman terkini dari semasa ke semasa. Dan sekali lagi saya nak jelaskan apa itu my.my. My.my ini adalah satu aplikasi pengajian Al-Quran yang lengkap dari asas Al-Quran, pengajian tajwid dan makhraj huruf, kelas tasin dan talaqi, dan kelas tahfiz. So insya-Allah kesemua yang saya terangkan tadi adalah aplikasi my.my lah. Dan insya-Allah buat masa sekarang aplikasi tu akan ready saya agak dalam next week. InsyaAllah kita sama-sama doakan
untuk app tu sedia diguna untuk semua orang lah. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairul kasih kepada Ustaz Kamal Zaman dan peserta webinar yang setia menonton dari awal sampai habis ni. Dan semoga kita jumpa lagi dalam kelas-kelas yang akan datang insya-Allah. So kita tangguh kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ustaz dan peserta semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.